أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صدق الله العظيم. Suratul Ahzab, surah yang ke-33, diturunkan di Madinah, 73 ayat. Suratul Ahzab, surah Ahzab. Nah, Ahzab ni iaitu beberapa kumpulan supaya dalam mukadimah kemarin, iaitu perihal pasukan tentera yang bergabung Qasi. Kerana munasabah dalam surah ni ada nak cerita berkenaan dengan orang-orang kafir, terdiri daripada kafir musyrik Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan masa tu belum Islam lagi. Masih luar. Kerana puak-puak kafir yang nak menetai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pakat terdiri daripada kafir musyrik Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan. Masa-masa tu belum Islam lagi, akhirnya Islam lah. Lepas tu Yahudi Madinah dan munafikun Madinah, 3 puak, dan puak-puak lain lagi, turunan lagi dan turunan lain lagi, pakat nak menghancurkan Islam di Madinah. Mari nak likau Madinah supaya nak merosakkan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
bila puak ni qasi banyak-banyak puak tu dia panggil ahzab. Dia panggil berapa puak lah. Qasi nak hatta orang Islam di Madinah Al-Munawwarah. Berlakunya pada tahun yang keempat daripada hijrah. Tahun pertama, tahun yang kedua, tahun yang ketiga, tahun yang keempat Nabi kita mari duduk di Madinah, berlaku peperangan Ahzab. Dan dinamakan Ahzab ni iaitu selagi iaitu peperangan Khandaq. Khandaq ni parit ataupun gali parit lah, gali tanok, gali parit supaya nawi orang kafir yang main serang Madinah tu boleh masuk. Gali parit ni disenduh oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi senduh kata kita gali parit lah. Sebelah lek hok kita jangka kata puak dia nak serang sebelah mana, kita gali parit situ. Maka orang Islam pun sebelum daripada puak dia sapa tu dengar khabar dah lah. Gali parit. Lepas tu nama satu pertempuran ni orang panggil perang Khandaq. Perang Khandaq. Maka dalam surah ni ada nak cerita sikit sebanyak berkenaan dengan berlakunya Ahzab. Maka susahlah orang mukmin. Orang mukmin tak ramai mana, puak dia ramai lah, pakak. Puak dia tu mari nak hancurkan Madinah. Nak serang Madinah lah dah. Tapi alhamdulillah akhirnya puak dia pecah. Ahzab dia tu pecah. Bila pecah maka hundur kelak. Tapi banyak hari jugalah. Dekat 20 hari ke 20 hari lebih. Kurang itulah. Duk duk tunggu duk lawan. Lepas musim itunya musim sejuk. Lalu tu Allah Ta'ala hatta udara sejuk, ribut angin gapo, angin siapa cabut habis segala kemah-kemah dia. Kayaknya hundur kelak dengan hatu lah. Selamatlah. Dan puak munafikun pun ada peranan besar lah dalam peperangan Ahzab ni nak kena Islam. Hingga duk cocok orang Islam, hak Islam dah tu pun dia kata apa janji Nabi kita gitu gini tu dia kata gurur saja, tipu saja, bukan sungguh. Buat susi-susi sama dia lah. Lepas tu duk hasut mai kepada orang Islam tu. Lepas orang Islam yang lemah-lemah pun banyak berubah lah. Berubah jadi berasa lemah lah perasaan. Jadi munasabah puak ni nak usaha supaya nak menghancurkan Madinah, nak menghancurkan Islam pada kali ni. Dia pakat banyak-banyak puak ni lah dinamakan Ahzab. Orang kata di berapa popular ataupun lah ni orang berapa puak, berapa parti dia. Surah ni ialah surah yang ke-33. Ambil daripada Fatihah, Baqarah, naik mari sampai kepada surah ni, surah yang ke-33. Dia semuanya 114 surah. Dalam Quran ni ada 114 surah. Ni baru 33 surah ni. Lepas tu gigi lagi lah. Hingga sampai Qul a'udzu binnas tu
114 surah. Diturunkan di Madinah. Yang surah Madaniyah. Masa Nabi kita hijrah mari Madinah dah, duduk di Madinah. Dah turun surah ni. Balik surah Madinah ni dia ada kecek banyak berkenaan dengan hukum ahkam dah lah. Hukum fiqh lah mudah kata, kalau ulama dia ni panggil hukum fiqh banyak dah. Akidah, kalau surah Makkiyah tu dia tekan segi akidah. Masa Nabi kita belum hijrah tu, buku semaya, buku gapo tu tak ada sebut lah mana. Akidah lah kuat. Tapi bila surah Madaniyah kecek dah lah. Ibadat, puasa gapo, semaya, nikah kahwin ada sebut. Baik kita dengar dalam mukaddimah kemarin ni, ada dah kecek buku Tabanni dah. Fera anak orang, buku gapo? Zihar kena nikah kahwin ada dah sebut. Kerana surah ni surah Madaniyah. Dan surah lain pun kalau hak Madaniyah ni ataupun Madinah ni, semaya, puasa, zakat pun ada banyak dah lah. Ni gapo isi surah, isi kanunnya surah tu begitulah. Bagi surah ni ada 73 ayat. 73 ayat. Iaitu kita bila ekor tu lah. Dalam susun mushaf baru ni bila ekor tu tak payahlah nak tahu berapa ayat. Oh ni lah orang duk kata ayat yang ke 20 surah tu. Bila ekor tu lah. Adalah bukan orang duk ngajar ke dia kata surah ayat ni ayat yang ke berapa daripada surah tu. Itu bila ayat tu lah. Kalau itu surah ni semuanya ada 73 ayat. Mula daripada ya ayuhan nabiyyu taqillah lagi kerata. Bukan mula daripada bismillah. Bukan mula bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ini makna bismillah. Ingatlah, ingat molek. Kerana kita dok baca semua ni. Maka bismillah ni dalam surah Ahzab ni bukan ayat yang pertama lagi. Bukan ayat yang pertama. Kerana ittifaq segala ulama bahasa bismillah pada surah yang lain daripada Fatihah dengan suratul Naml itu, bahasanya bismillah bukan daripada ayat surah tu. Bukan pada ayat bagi surah tu. Adapun suratul Naml maka ittifaq segala ulama bahawa bismillahirrahmanirrahim di tengah-tengah suratul Naml adalah satu ayat daripada surah tu. Dan bismillah pada surah Fatihah waktu khilaf di antara ulama, kata setengah bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama daripada Fatihah. Maka bila kata ayat yang pertama daripada Fatihah, wajib kita baca bismillah tu serupa dengan Fatihah lah. Kerana satu ayat, bila 7 ayat Al-Fatihah tu mula daripada bismillah, wajib bacalah. Inilah bila wajib baca, kena baca serupa Fatihah lah. Kalau Fatihah baca derah, bismillah pun baca derah. Kalau Fatihah baca qahar, bismillah pun baca qahar. Satu pandangan lagi, bismillah tu bukan daripada Fatihah. Bila bukan pada Fatihah, maka
tak masuk dalam 7 ayat Fatihah. Bukan bismillah ni khilaf pula dah situ, kata setengah kata wajib baca. Tak. Tapi kena baca koho-koho. Setengah kata tak wajib. Ada satu mazhab tak wajib baca dah. Maka mula dengan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu kita dengar setengah orang semaya derah tu, dia mula dengan alhamdulillah selalu. Nah, mula dengan alhamdulillah selalu tu bukan dia tak baca bismillah, tapi dia baca dengan jalan koho. Jangan kita kata dia tak baca dak lah. Nah, dia baca dengan jalan koho. Kerana bukan daripada Fatihah. Ada. Semua tu ada alasan belaka. Ada hadis, ada amalan sahabat gapo semua. Tu ada belaka. Ini kita bila kita tahu jalan tu tak ada payahlah. Ada pelik lah dah. Kau ni pun boleh, kau tu pun boleh. Ada yang mau buat pun ada jalan dia, dan kita baca derah pun dah ada jalan dia. Cuma jangan baca Fatihah ya. Gapo? Jangan hok tak baca Fatihah. Bukan jangan baca Fatihah. Jangan hok tak baca Fatihah. Kalau semaya tak baca Fatihah tu gapo? Tak boleh lah, kerana tidak ada semaya yang tidak ada baca Fatihah. Tapi dalam hatu pun ada lagi. Nah, satu pandangan, bila kita dengar Fatihah tu imej dah, tak kena baca makna. Ni nak royak jalan ni. Bila siapa di kuing tu nak hadap kotu tak apa, hadap kotu tak apa. Tapi yang utamanya, lepas belakangnya, kita kena baca lah. Nah, tapi ada pandangan, iaitu bila dengar Fatihah tu imej, dia tak ada wajib baca. Ada juga pandangan. Bila tahu jalan ni kita tak serabut perut lah itu. Bila tahu kau ni tak apa. Tapi yang utamanya kena pergi menara ke jalan tengok lah molek. Ia ada hok molek kurang rojeh gapo pandangan kuat gapo tu ia ada kira lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Yang ni mula surah ni dengan nama Allah. Kerana tiap-tiap kerjaan yang ada tujuan di dalam agama, dalam kerja kita, kena mula bismillah. Kalau tak mula bismillah, kerjaan tu tak berkat. Tak ada abtar, aqta. Tak ada berkat. Dia jadi kudung ekor lah kita tu, kudung tak sempurna lah. Ya Maha Pemurah. Allah Ta'ala ni sifat dianya Ar-Rahman. Ya Maha Pemurah. Murah mana dia satu-satu benda kepada hamba dia bela hamba dia gapo semua dengan tak ada tak ada kira-kira. Tak ada kira. Walau orang taat dia tak taat dia pun dia murah pula. Kerana dia maha kaya. Al-Ghaniyul Hamid. Dia maha kaya, lagi maha terpuji. Dia tak ada kira lah. Bukan kata dia duk wirazki, duk tolong, duk turun hujan, duk suburkan bumi apa semua tu. Ada tujuan tu, ada nak balas sedap. Kerana dia murah. Dia dengan tak ada kira, tak ada harga, tak ada apa. Kerana pemurah. Ni Ar-Rahman. Ar-Rahim, lagi maha kasihani. Tuhan ni dia ada kasih kepada hamba dia bersifat dengan maha kasih. Pada hamba-hamba yang taat ke dia tu, dia kasih, dia wifala, dia kebajikan, dia balas syurga, semua tu daripada sifat kasih sayang. Bukan dia bayar harga kita duk kerja taat tu, tak paden ni. Betul orang ni masuk Islam. Sudah masuk Islam dah. Tak berapa hari mati. Umur dia 70 tahun dah. Masuk Islam dekat nak mati dah 2-3 hari ke mati. Tapi Tuhan balas pada dia syurga, nikmat banyak gapo. Kerana
kesia belah daripada Allah Taala. Bukan dia balas kita tu dengan sebab kita duk duk taat semaya, duk balas semaya tu qada kita semaya dak. Balas dengan kesia belah dia. Rahim dia berjuru kita oleh kerana kita berjuru sabar, duk semaya, duk ibadat pada Tuhan. Tuhan kesia kita balas dengan tak ada kira-kira. Tengok kita hidup 50 tahun, 60 tahun je dunia. Kalau amal ibadat penuh pun 50 tahun ya. Tapi dia masuk syurga kekal selama-lama. Dengan rahim daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kesia belah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita berasa Tuhan wi tu dengan sebab ukur dengan dengan sama banyak dengan ibadat kita dak. Bahkan Tuhan wi tu berganda-ganda lagi. Baik tu kita orang mukmin jangan duk berasa banyak dah, duk berasa cukup. Lama aku mengatik dah banyak dah mengatik ni padai dah ni. Awak masuk syurga. Bukan pasal tu lah itu. Lepas tu kita bila kita hidup, kita kena taat pada Allah Taala. Bangun hari ni cerah, masuk subuh kena semaya subuh. Nah, bawa masuk zuhur kena semaya zuhur. Lepas tu nanti kita, ibadat kita dan tugas yang Allah Taala wi pada kita. Lek Tuhan balas tu bukan qada kita wa amal je, bukan berganda-ganda lagi. Tu dia dah. Ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai nabi. Nah, wahai nabi. Tuhan sebut nabi, panggil nabi dengan apa? Dengan tugas dia, dengan tamnai dia orang panggil. Ni tanda kebesaran kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kata ya Muhammad. Ya Muhammad kayak kita tak ada panggil itu. Bukan dia panggil dengan tamnai. Ya ada panggil dengan nati dia dah. Maka ini nunjuk kehormatan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hei Nabi. Nabi seorang lah. Kalau anbiya, Nabi banyak orang. Nabiyun seorang Nabi. Al-anbiya beberapa orang Nabi. Bila dia panggil seorang ini, ia telah terkenal pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau Allah Taala seru Nabi, tapi semua itu adalah sebagai pengajaran kepada umat dia belaka. Bila Allah Taala perintah pada Nabi, maka berarti perintahlah kepada kita. Melainkan benda tertentu dengan Nabi, khas dengan Nabi. Kau ni tak ada tertentu dengan Nabi. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqi ni mari pada takwa itulah. Ittaqi Allah fi'amma, takut olehmu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, takwa kepada Allah dengan dengan kita kerja taat kepada Allah Taala. Tapi kerja taat kepada Allah Taala ala nurim minallah, di atas hidayah daripada Allah. Kita taat pada Tuhan mengikut cara yang Allah Taala ajar kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni taat saja kak, kalau taat saya malas, tapi taat dengan cara kita. Tak ada melalui nur daripada Allah, tak ada mari daripada tunjuk ajar daripada Allah melalui Rasulullah. Walau kita buat banyak mana pun tak jadi taat kepada dia. Supaya kita ngatoke lah kita tu dah. Kita ngatoke. Kita dah buat hak toke tak ada suruh. Ada duk kerja kuat kita. Terus pagi pergi kerja. Toke kata mau buat ni kita hidup kerja benda lain. Walau kerja kuat setengah mana pun, siapa pun ya, tak ada upah, tak ada gaji, tak ada apa. Kerana kita hidup buat lain. Toke suruh buat rumah. Kita hidup baik kayu, hidup menerah, hidup apa. Walau berjuru setengah mana pun, tak betul dengan suruhan dia. Begitu juga
Taat takwa kepada Allah ni an ta'mala bi taatillah ala nurin min Allah. Kita kerja taat kepada Allah di atas jalan yang diaturkan oleh Allah Taala melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tarju thawab Allah, serta kita harap balasan redha daripada Allah Taala. Nah, tak apa kita buat amal ibadat nak cari redha Allah. Ada setengah orang kata kita cari amal ibadat kerana cari redha Allah. Menunjuk kata kita tak ikhlas mana. Ikhlas dah kerana kita nak hak Tuhan. Nak Tuhan redha pada kita. Ikhlas dah. Nah, ikhlas kita dengan Allah Taala dah. Tu mana taat. Dan kita tinggal maksiat di atas aturan yang disuruh oleh Allah Taala juga. Tu mana taat. Dah. Serta kita takut azab Allah Taala. Tosir ni kutosir kerja benda ni. Riswah ni tak ambil. Nah, riswah ni tak ambil. Makan suap ni tak ambil. Bercuri ni tak ambil. Kerana takut kemarahan Allah Taala. Tu makna taat. Tapi kalau kita tu tak ada tosir bercuri. Gena tosir bercuri. Takut benda lain. Tak jadi taat kepada Allah Taala. Tak jadi takwa kepada Allah Taala. Kerana kita takut benda lain. Kalau orang lain tawar gitu gini, kita nak bercuri. Jadi hati kita tu duk deraka lagi dengan Allah Taala. Tapi perbuatan jahat tu kita patut dah. Bukan daripada jalan Allah Taala. Bukan takut kepada Allah Taala. Nonoknya taat kepada Allah Taala mengikut jalan. Hak ni. Kita ni rajin dah taat kepada Allah Taala. Hak orang berjuruh tu orang rajin benar. Siap malam. Nah, baca tu baca ni. Ada duk dia pakai pemolek. Tapi kita kena ukur kata. Hak kita duk buat tu jalan Allah dak. Takut semeh-meh ke ataupun cabai-cabai tak ada nak. Jalan Allah betul. Nah, kalau kita mengatik sampai cerah pun, kalau bukan jalan Allah, bukan fashion yang Rasulullah ajar, nah, ataupun tak betul dengan nur daripada Allah, hidayah daripada Allah, maka tak jadi ibadat kita kepada Allah. Tak jadi kita tu takwa kepada Allah Taala. Kita buat suku lah mana kita buat cara kita. Maka buku agama ni bukan kita atur sendiri dah. Bukan kita turun hidayah daripada Allah Taala. Nah, hidayah daripada tunjuk ajar daripada Allah Taala. Ni mana takwa kepada Allah. Nah, kita dengar semua dah. Dengar semua dah. Tu takut pada Tuhan. Seminggu sekali wajib dengar orang jatuh. Kalau tak dengar berdosa. Nah, iaitu dengar ketubah. Dan dalam ketubah tu satu rukun pada ketubah Jumaat tu iaitu kena sebut ittaqillah, takwa kepada Allah. Ikutlah ittaqillah ke asal takwa kepada Allah Taala menunjuk suruh takut wajib. Kalau tak ada sebut tu ketubah tu tak sah lah. Nah, kerana ulama bahas mari rukun ketubah tu kena ada takwa kepada Allah. Baik tu tiap-tiap hari Jumaat kena takut. Kena dengarlah takwa kepada Allah. Wajib bagi orang jatuh kena dengar. Orang jatuh pergi dengar apa klik ajar orang betina dia. Habis tu suruh orang jatuh dengar, klik ajar kita dengar kita seorang. Kita pun boleh jenera. Dah boleh menanda jenera tak adil lah. Kita sungguhnya orang jatuh mai dengar supaya mengaji kita ni. Nah, orang betina tu dia tak ada tekan lebih pada orang jatuh dah. Tak. Kerana apa? Orang jatuh lah kelik royak pada orang betina. Itu ya Jumaat tu, mari. Orang jatuh kena mari. Orang jatuh kena mari. Kelik kena royak lah. Hari ni baca ketubah royak apa tu? Tak. Maya Jumaat hari ni ada apa tu? Ni kita mari, bawa orang terkebir, bawa sipai masuk. Bunyi tek, biar nak terkebir dah. Lah ni ada tek dah. Orang nak terkebir dah tu bawa tek tu. Basuh tangan, nak masuk. Kalau tu baik tek dah juga. Kalau tu baik sudah salam tu, dah. Cukup itu gapo tu baik dah. Cepat sikit sangat ya kita ibadat kepada Allah Taala. Wala tuti'il kafirin.
dan janganlah engkau patuhi kanak-kanak orang-orang kafirin. Nah, terus janganlah lari. Hak ni hak lari. Hak sana ni suruh, itakillah suruh. Jangan duk turut kanak-kanak orang-orang kafirin. Nah, kerana orang kafirin ni duk munasabah dah dalam surah ni nak kecek buku. Apa buku berlakunya peperangan Ahzab. Orang Ahzab tu, puak kafirin tu dia duk pisah gitu, pisah gini, mun jadi dengar lah. Kalau awak dengar dah tu, dah jadi bahayalah ataupun jadi salahlah engkau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik. Jangan duk patuhlah kepada orang-orang munafikin. 1:30 sebagai satu penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala menyeru baginda dengan menyebut peringkatnya. Wahai Nabi. Ni. Nah, apa? Tuhawi kelebihan kepada Nabi kita dengan menyebut wahai Nabi. Tak ada sebut wahai Muhammad. Kemudian baginda diperintahkan supaya ia tetap teguh mentaati perintahnya, iaitu ittaqillah. Ada kena taat kepada perintah Allah Taala, iaitu ittaqillah. Dan jangan ia mematuhi kanak dan tipu helah kaum kafir, iaitu wala tuti'il kafirin. Jadi kita kena tengok orang kafir duk tipu helah, orang kafir duk usaha nak kena agama, hak tu kita jangan patuh. Nak pandai tengoklah. Tapi kalau orang kafir dia tunjuk ajar benda molek pada kita. Nah, supaya Abu Talib tunjuk Nabi balas tu balas ni gapo hak molek. Hak tu tak ada hal lah. Kita kena perhati tengoklah. Hak ni nampak bahaya ni kepada kita, bahaya kepada agama. Tu kita jangan patuhlah. Ada pun kalau dia tu betul-betul tamada dia royak satu benda jadi faedah pada kita, tu tak ada gapo lah. Kerana Nabi kita tu banyak juga turut Abu Talib, Abu Talib dah. Saudara dia gapo musyarat dengan Abu Talib gapo tu. Tu benda hak tak ada jadi, bukan tipu helah dak hak tu. Hak tu hak masa hidup, masa Allah hidup, masa Allah kemaslahatan tu tak ada hal ni dak hak tipu daya kaum kafirin. Kita jangan patuh. Nak tengoklah. Jangan patuh tu je bukan suruh balah, suruh kelahi, suruh gapo dak. Kita ijahlah. Kita helah lah ke mana-mana pun. Dan orang-orang munafik. Orang munafik ni kita tahu dah, iaitu orang yang zahirnya Islam tapi di dalam hati dia tu musuh dengan Islam, yang banyak hasutan dan angkaranya. Orang munafik ni kau banyaklah karut-karut dia, hasutan dia, angkara ni kepada Islam. Masuk semaya dah tu, dia lagi dia dia hasud, dia kecek, dia da'iyah pada jalan tak molek. Bo dia kecek dapat Nabi molek, bo kelek kuat dia. Dia kata dia walolok ya. Dia bahang-bahang je, Islam tu bahang-bahang. Jadi malah ni lah munafik. Bahaya sekali lah orang munafik. Kalau gitu jangan duk turut cara dia lah. Kita tengoklah apa nak kata tiap-tiap hari, tiap-tiap masa tu kita tengok kalau nampak nak jadi tipu helah, jadi bahaya pada agama, maka kita jangan turut. Serta diperintahkan lagi dalam ayat-ayat yang berikut. Lepas ada ayat ni, supaya ia menurut apa yang diwahykan kepadanya. Supaya Nabi kita turut apa yang diwahyi kepada Nabi dan berserah diri kepada Allah. Dan berserah diri kepada Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah adalah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Allah, ini sifat Allah.
aliman daripada ilmu, hakiman daripada gapo yang amat bijaksana. Tuhan yang amat mengetahui, tahu berlaku. Lagi pula hakim, bijak. Apa saja Allah Taala atur suruh lari gapo semua adalah ada kebaikan, ada kebajikan berlaku. Ada faedah, tak ada bukan dia buat dengan tak ada abasan main-main gitu dah. Kerana bijaknya Allah SWT. Kalau gitu di antara sifat Allah iaitu Allah mengetahui dan Allah yang maha bijak. Ilmu ni adalah dari sifat 20 adalah sama bahasa ilmu tu dah. Adapun hakim ni tak ada dalam 20. Tapi walau tak ada pun satu sifat daripada sifat Allah Taala. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Sani dia kata suruh takwa kepada Allah, jangan taat kepada kafirin dan munafikin. Lepas tu dia tekan lagi. Wattabi' dan turutlah ma yuha ilaika min rabbik, akan apa yang diwahi kepadamu dari Tuhanmu. Turut. Kalau Tuhan wahi padamu, Tuhan royak padamu balas mana, mun turut tu lah. Dan mun turut tu lah. Kerana masa Nabi ni wahi ya turun semua. Ada masa Allah, marilah wahi. Ada yang seperti dengan dengan zihar kita lagi ke datang ni pun. Berlaku dah, tunggu wahi. Allah Ta'ala hatta wahi mari royak berkenaan dengan hukum zihar balas tu lah. Dan begitulah mun turut tu, mun turut apa yang diwahikan kepada engkau min rabbika daripada Tuhanmu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa mengetahui dengan mendalam. Khabira ni tahu luar dalam, tahu lagi lebih lebih nyata luar dalam bagi kita. Khabir. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Bukan tengok luar-luar saja. Supaya kita tahu manusia sama manusia, tahu zahir-zahir ya. Tu kita panggil tahu juga. Tapi tahu Tuhan bukan tahu qadar saja. Bukan tahu luar dalam hakikat ke apa semani. Namun supaya tahu sama tahu. Tapi tahu Tuhan lain, wahdaniyah bagi ilmu gapo, wahdaniyah sifat Tuhan, tapi tahu kita ni lain. Tak panggil tasbih balah tu, tak panggil menyerupai. Kerana hak lain-lain sifat ilmu Tuhan dengan sifat ilmu hak makhluk. Tu dia dah. Jangan kita duk nampak hak tullah lah. Kalau gitu dalam ayat ni suruh Allah Taala perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, suruh turut apa yang diwahykan kepadamu. Serta jangan menurut adat resam jahiliyah. Tafsir dia kata, jangan duk turut adat biasa prakfeni hak jahiliyah. Kalau walau orang jahiliyah duk biasa waktu ni apa-apa, jangan duk turut. Turut benda yang wahyi. Jadi dengar sini ni bila kita tahu dah isi dalam surah ni, belum daripada buat turun royak talih zihar, talih mengaku anak orang lain. Sini ya besar dah belah-belah. Salah katanya, we tahu dah belah-belah. Masak dulu. Royak kata kena turut wahyi. Jangan dia turut adat orang kafir, orang munafikun gapo. We kemah molek. Bola ayat lagi datang royak zihar,
royak hukum tabani dah mengaku anak orang gapo semua. Jadi kejak lalu tu. Tak ada kena paling belakang dak, tak ada kena paling cari dak. Kerana Tuhan besar dah suruh ittaqillah, takwa pada Allah. Jangan dak turut adab resam. Nah, adab resam adab orang panggil apa? Prakpeni dia. Prakpeni watanat tham hak jahiliyah. Kalau gitu berkenaan dengan adab ni, kalau hak berlawan dengan Islam, hak jahiliyah kita tak boleh turut. Kalau hak tak ada berlawan tu tak ada gapalah. Nah, ada adab diaku oleh Islam. Nah, ataupun tak ada berlawan dengan Islam, maka tu tak ada gapo. Tapi kalau hak jahiliyah hak berlawan dengan Islam, maka jangan kita turutlah. Bahkan kita turut benda yang diwahyukan pada engkau daripada Tuhan engkau. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Wa tawakkal 'ala Allah. Ni suruh semata ni. Ada kemas dulu. Ada supaya kita pesan dulu mung kena buat belah ni duk belah ni. Kalau berlaku gapo kita ingat halalah. Nah, puan anak kita pun sepatutnya pesan mung hidup mah orang bersaing dengan orang belah ni. Bila ada berlaku kita mudah royak dah kerana pegang dengan lak cara hak kita pesan tadi. Dan suruh selaginya wa tawakkal 'ala Allah. Kalau ada gitu gini berserahlah kepada Allah. Serta janganlah menumpukan harapanmu kepada yang lain. Jangan kita duk letak hati harap kepada benda lain. Bahkan kita tawakal dengan Allah. Wa kafa billahi wakila. Dan memadalah Allah SWT itu. Cukuplah Allah Ta'ala menjadi pemelihara dan pentadbir urusanmu. Bila kita berserah kepada Allah Ta'ala, berarti kita harap kepada Allah Ta'ala. Bila kita harap kepada Allah Ta'ala, cukuplah. Cukuplah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dalam ayat lain kata, memadalah kita dengan Allah dan Allah lah sebaik-baik kita berserah. Supaya wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan memadalah Allah sebagai wakil kita. Dan duk jaga kita, duk tadbir kita cukup dengan Allah Ta'ala. Bila kita berserah Allah Ta'ala, lepas tu Allah Ta'ala sebab nak berjaya, nak senang, nak gapo, Allah Ta'ala atur memang kata gagak tu, gagak hitam dah. Waktu dia bertelur tetah tu, atau anak dia tak ada hitam lalu. Mula burung baru telur, dia tak hitam dah. Pas tengah gagak tu dia tak ngaku anak dia. Dia tak suap upah. Dah sarai itu anak dia tu. Dia dah sarai tak ada suap upah. Dia kata kaya anak dia ni tak hitam ni. Cerita lah ni dah, cerita. Tapi kedudukan anak gagak dalam sarai tu dia ada satu binatang lain dia mari duk hurung dia suka kepada catut gagak. Mai duk hurung catut gagak tu. Hak itulah jadi upah dia. Tuhan atur dia. Tengok siapa? Anak gagak tu tubik bulu hitam, gagak ibu dia mai tengok hitam tu baru suap upah. Teko halau tu. Teko halau tu dia tak jauh suap, dia terkaya anak dia ni. Ada. Tapi ada hulak mari, ada ibu halau-halau mari, duk hurung catut dia. Bila situ jadi rezeki dia, jadi makan ni. Kerana nak hidup seekor binatang tu, dengan pertolongan Allah Ta'ala. Pandai gitu jadi. Dia cari makan dia gitu. Temung makan dia. Meninggal apa? Allah Ta'ala sudah atur siap dah.
Betul kita kena banyak tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memadalah dengan Allah Taala wakila. Lepas tu tawakal dari dia. Dari dia itu. Dok, bila kita tawakal Tuhan wilah. Kalau nak melalui sebab jadi sebab. Kalau tak ada melalui sebab pun tak ada gapo. Supaya pasal lah. Dia ada rezeki dia marilah. Ada hurung catuk dia gitu gini. Dia bodoh makan tu. Tengok siapa dia tu tumbuh jadi hitam. Ni sebagai contoh ada orang banyak kata kisah yang boleh ambil iktibar daripada binatang. Ni kalau kita tawakal supaya dengan